A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semua, rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atas semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya Allah. Yang masih menghidupkan kami, ya Allah. Ba'dama amatana. Setelah mematikan kami, ya Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya, iaitu kepada Allah kami kembali. Kepada Allah pasti kami akan pulang. Kepada Allah pasti kami akan pergi. Kepada Allah lah kita akan kembali dalam keadaan kita hidup yang lebih kekal abadi. Kepada Allah lah kita akan kembali untuk menyerahkan segala urusan kita, untuk kita dibuka segala catatan amal kita di dunia. Masya Allah. Doa sebaik bangun tidur. Doa yang jangan kita tinggalkan. Doa kesyukuran bahawa Allah masih berikan kita kehidupan pada hari ini. Kerana ramai mana orang yang awal pagi ini bila bangun lalu dikejutkan orang sebelah, isteri bangun kejut suami dah mati. Suami bangun kejut isteri dah mati. Ramai mana anak-anak kejutkan ibu atau ayah, ibu ayah telah pun meninggal dalam tidur. Kerana meninggal dalam tidur ini adalah sebahagian bentuk cara mati, tuan-puan sekalian. Sebagai satu cara mati yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, apabila kita tidur, apabila seseorang itu tidur, yang sementara mati sementara itu tidur, maka rohnya keluar. Dan Allah mengembalikan rohnya itu sekiranya dia masih lagi diberikan nyawa ataupun dihidupkan lagi oleh Allah. Dan Allah akan menahan mana-mana roh yang mana Allah takdirkan, itulah saatnya dia mati. Maka sebab itu kita sebutkan tidur adalah mati sementara sebelum mati yang selama-lamanya. Mati yang sebenar, iaitu roh keluar daripada badan. Jadi tuan-puan sekalian, tidur sebenarnya salah satu cara mati manusia. Jadi bila kita masih bangun pada saat ini, maka bersyukurlah dengan sesungguhnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bersyukur kepadamu, ya Allah, yang menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah juga kami kembali. Sama ada kita mati kembali pada Allah, dan sekarang kita masih hidup juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kembali kepada Allah. Sama ada mati atau hidup, kita tetap menuju dan kembali kepada Allah. Apa khabar? Apa khabar semua? Masya Allah. Puan Marzita, Aziz, Ros, Telekung, Bella, Nila, Fizan, Rahmat, Salbiyah, Dayang, Hamidah, Nazilah, Muhammad Selamat, Alizah, Muhammad Ali, Bai, Mamanad, Miss Yas, Fira. Apa khabar semua? Didoakan semuanya dalam rahmat, dalam barakah, dalam sihat, dalam kuat, dalam tenang. Masya Allah. Nana Samad, Mairo Zaini, Diana Dia, Ina Marina, Rose, siapa lagi tu? Mazita Nur. Okey, Ira Munira, Abdul Jani bin Absari, Hazilinda Nasir, Fazana Syukri, Harbia Nurdin, Nur Asmah, Happy Always 76. Anjab, ada yang mengharap sangat saya sebut nama dia. Masya Allah, kejap. Laju ni. Ya, Arisa Pici, Subhanallah, Roshani, Sazali, Mochis Omar. Masya Allah, sihat ya semua sahabat-sahabat. Anda hadir kuliah ini daripada mana ya? Khairunisa, Sarina, Nazira, Nazri, Siti Jaihan, Suraya, Osman, Sapila, Sajidah, Fatimah, Muhammad, Halina, Muhammad, Nur Alia, Natasha,
Subhanallah, saya A81, susah nak sebut sikit. Okey, Nuliza, doakan Kak Ha, moga Kak Ha kuat. Di Zakia GRM Shop, Faz 98, Kak Yat. Terima kasih Kak Yat, saya pun sayang Kak Yat. Delisa, Anisah, ada yang lihat daripada hospital. Okey, anda hadir daripada mana sahabat-sahabat? Boleh tuliskan nama negeri ataupun mungkin daripada tempat kerja. Ada yang tulis saya on the way hantar anak sekolah. MC Lin dari Kajang. Siapa di Kajang tu? Kamsila Senawang, Ikin Sepahang, MNM. Ya, ada daripada JB Soleha. Saya ambil sidai kain. Ada yang tengah sidai kain. Mariam Setapak. Siti Zawiyah Ishak, terima kasih atas doanya. Umi Kalsum. Okey, Kasmili 7799 daripada Jitera Kedah. Naji daripada Terengganu. Marzita Sabri daripada Singapura. Okey, Lins daripada Semenyih. Memang tunggu kuliah Ustazah Dia Ramli, terima kasih. Fatimah Aini daripada Kelang. Bai Mamanat Perleh. Fatimah ini Kelang. Dari kota Singa, dia di Singapura. Frim. Ai Molek Melaka Ida Aziz. Terima kasih Puan Aziana. Petaling Jaya Aziza. Dwi daripada Subang. Sandakan Roshaini. Ada daripada Sabah tu. Nilai Ain Nifa. Subhanallah. Anita Aziz. Free Palestin. Pera Ade Putri Herbo. Saya dengar sambil melukis. Oh, anda pelukis ya. Saya mendengar. Okey, Nora Syikin, semoga saya sabar atas ujian. Okey. Masya Allah, daripada Brunei ada KL dan K Bengkel Jahitan. Shah Alam Best Sharing. Ina Mau Gallery. Ampang Selangor Penjaga Bili. Melaka on the way ke office. Ya, Wawa dari Pulau Pinang. Okey, sambil sarapan dengan kuliah. Terima kasih dengan dengarkan. Daripada Pahang Mama Jet, daripada Singapura Papa Kaili, Hajah Mazarina. Alhamdulillah, saya daripada Sabah. Kampa Perak Solina Yusof. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih daripada Seremban Dwi Coffee Nisa. Okey, insya-Allah saya akan datang Singapura milah Tirjana. Tak pasti lagi sama ada November atau Disember. Maybe kita usahakan November sebenarnya. Alhamdulillah daripada Kelantan. Alhamdulillah PKSR ada anak sedang exam. Okey, sahabat-sahabat, minta maaf saya tak dapat nak sebut lebih banyak. Kita akan mulakan majlis ilmu kita dengan memulakan kita mulakan dengan majlis zikir. Masya-Allah, sama-sama ya kita bacakan dan kita mulakan majlis zikir kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca sama-sama Al-Fatihah. Baca dengan hati, baca dengan khusyuk, baca dengan tenang. Subhanallah, kita cuba membaca surah yang mana para ulama menyebut dan hadis Nabi juga menjelaskan. Tidak ada surah Nabi sebut telah turun kepadaku sebaik-baik surah yang tidak ada yang menyamainya. Mana-mana ayat Al-Quran ataupun surah di dalam Al-Quran, bahkan tidak ada yang menyamainya di dalam Taurat, di dalam Injil dan di dalam Zabur. Maksudnya bergabunglah semua kitab, 4 kitab utama Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Tidak ada ayat ataupun surah yang boleh menyamai atau menandinginya, iaitu suratul Fatihah. Itu daripada hadis Nabi. Kerana itu alim ulama menyebutkan surah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling patut kita beramal dalam sedih, dalam memohon pertolongan Allah, dalam keliru, dalam keadaan kita mengharap sangat perlindungan Allah, bacalah suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada ayat kita minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyerahkan diri. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul, tindakan yang betul, keputusan yang betul nak buat ni. Apa ni? Buntu ni. Down sangat ni. Tak boleh nak fikir ni. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan ya Allah orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita minta Allah berikan kita menelusuri jalan orang yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan pertolongan, yang Allah berikan rahmat, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Kita nak Allah berikan kita jalan yang sama seperti mana Allah berikan orang-orang yang Allah berikan nikmat dalam hidup mereka. Allah berikan nikmat saat mati mereka. Allah berikan nikmat saat dia berada di mahsyar. Itu yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah, sangat hebat. Itu doa yang kita minta dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah bermula dengan 4 ayat terawal yang non-stop memuji Allah. Dan Allah ya Hamid, ya Maha terpuji. Allah sangat suka hambanya memujinya. Kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, ataupun Raja sekalian, Raja pemilik penguasa pada sekalian hari, bukan hari kiamat saja di dunia. So 4 yang terawal adalah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala, dan 3 yang terakhir adalah permohonan doa yang sangat hebat. Sebab itu saya nak mengajak tuan-puan sekalian, bila baca surah Al-Fatihah ini, baca dengan tenang, baca dengan khusyuk. Cuba baca dengan menghadirkan hati, bukan hanya lidah saja membacanya. Okey, sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, indah sekali. Suratul Fatihah ni ada fadilat dia, ada hadis yang berkaitan dengan suratul Fatihah, ada penjelasan tentang khusus tentang suratul Fatihah. InsyaAllah esok saya jelaskan secara detail tentang hadis yang berkaitan, apa jawapan Allah berkaitan dengan setiap ayat dalam suratul Fatihah, dan kaifiat bagaimana kita nak beramal dengan suratul Fatihah. Bila kaifiat tu, kaedah untuk beramal dengan suratul Fatihah. Okey, seterusnya sekarang kita akan bacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Ia adalah wasiat Nabi yang kita rindui supaya kita selamat daripada segala fitnah, tipu daya. Kita berada di akhir zaman yang tidak boleh dibezakan benar atau salah, hitam ataupun putih, yang batil ataupun yang hak. Subhanallah, kita berada dalam persimpangan, kekeliruan tuan-puan sekalian. Di kalangan ilmuwan pun bergaduh, di kalangan pemimpin Islam pun bergaduh. Kadang kita rasa kita berada di pihak yang benar, tetapi kita tak boleh meyakini sebenar-benarnya. Namun dengan kita beramal 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi, insya-Allah
kita tenang-tenang sahaja kalau kita orang beramal dengan wasiat Nabi ini. Nabi berwasiat supaya kita beramal dan menghafal 10 ayat awal dan membaca dan beramal dengan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Maka kita akan dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal Al-Masih. Dan jika kita tidak bertemu dengan Dajjal Al-Masih, segala kuncu-kuncu Dajjal, tipu-tipu daya makhluk-makhluk di kalangan jin, syaitan, iblis dan manusia yang berniat dan berbuat jahat. Maka subhanallah, inilah wasiat Nabi yang Nabi tinggalkan supaya kita umatnya yang berada di titian akhir zaman ini selamat. Masya Allah. Okay, sekarang kita akan bacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Sama-sama membacanya. Siapa tak mampu baca, tak hafal, dengarkan. Subhanallah. Dan sahabat-sahabat yang telah hadir, sama-sama kita menyebarkan perkongsian ini. Share link perkongsian dengan pujuk supaya orang masuk. Share di grup-grup, semua grup WhatsApp yang kita ada, grup Telegram yang kita ada. Cuba share. Share di media sosial anda, kan, pujuk supaya buat ayat-ayat yang terbaik. Kita buat kerana Allah. Allah ya hasib, ya maha menghisap. Allah akan hisap walaupun kita rasa perbuatan kita remeh saja. Kita tap-tap sampai 1 million di TikTok rasa perbuatan tu biasa je. Tetapi tidak, ia bukan biasa, ia luar biasa. Apabila ia melibatkan perkara-perkara yang menyumbang kepada gerak kerja dakwah agama Allah. Subhanallah. Sekarang kita sedang menyebarkan agama Allah, kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagaimana yang Allah tuntut kepada kita melalui media sosial. Dan kita tahu media sosial adalah medan dakwah terbesar, terluas dan paling tepat di akhir zaman ini. Why? Kalau saya pergi ceramah contoh malam ni, ada jemputan di masjid. Yang hadir kebanyakannya orang-orang baik yang nak jadi lebih baik. Subhanallah. Ataupun orang kurang baik nak jadi baik. Tetapi masih ramai manusia yang sangat jauh daripada agama ni. Mereka tak pergi masjid. Mereka tak pergi majlis ilmu. Tapi mereka berada di media sosial. Sebab itu kita sebutkan sasaran dakwah media sosial adalah sasaran dakwah yang paling tepat pada zaman sekarang. Kerana akan sampainya kebaikan kepada orang yang benar-benar memerlukan. Jadi kitalah orang-orang yang memerlukan tu. Kadang kita tak mampu nak pergi, tak mampu nak sampai, ada kekangan dengan kerja, ada kekangan dengan anak-anak. Maka alhamdulillah inilah salurannya. Dan apa yang anda buat, emoji, komen, anda bagi tap-tap 1 million, bagi star, bagi gift, anda hadir, semua itu menguatkan engagement dan menaikkan reach. Maka saluran dakwah kita ini makin strong, makin strong. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita akan membacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah, wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina rasyada, dalam setiap urusan kami, urusan hidup, urusan mati dan urusan hari kebangkitan ya Allah di mahsyar, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang 10 ayat terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi saya baca ada sahabat kita tulis, Ustazah sedih sangat untuk sahabat kita di sana yang mana hospital juga dimusnahkan, hospital juga dibom. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, kita terus mendoakan untuk saudara kita. Kita terus memberi dan menghantar bantuan dan pertolongan melalui sedekah dan infak kita. Kerana tidak cukup dengan mengatakan cinta, melainkan kita membuktikan perkataan kita tersebut. Tidak cukup dengan kita mengatakan kesian, simpati, melainkan kita membuktikan dengan tindakan, dengan memberi, tuan-puan sekalian. Kerana daripada pemberian kita itulah mereka membeli keperluan asas makan minum, dan juga keperluan untuk air, gas, dan segala. Mereka banyak guna generator, dan juga untuk perubatan dan kit-kit asas untuk menyelamatkan diri, muslimat. Untuk makluman, kita baru je okey balik FB kita. Bukan okey, belum okey sepenuhnya. FB, TikTok dan IG kami memang kena strike, kena serang dan kena tahan. Dan ada lagi yang kita belum lepas. Contoh di FB, kita belum dapat lagi untuk star. Dan ada lagi isu-isu lain, monetize pun tak dapat. Sama dengan IG, hari tu kita banyak kali kena mute. Maksudnya live kita suara tak ada. Memang is normal, banyak pihak yang hilang terus dah media sosial. Dan kita tak mahu media sosial, medan dakwah utama kita ini melalui media rasmi Ustazah Asma Harun ini dipadam terus. Sebab itu bila kita sebut tentang apa yang sedang berlaku di sana, kita tidak menyebutkan, dan anda juga cuba elakkan menuliskan komen-komen tersebut. Maksudnya saya bukan tak bagi, tapi tuliskan komen, gunakan ayat doakan untuk saudara kita yang memerlukan kita di sana. Kita dah faham dah, itu maksudnya saudara kita di sana. Jadi tuan-puan sekalian, kerana robot-robot media sosial ni, mereka memang nak menenggelamkan dan menekan suara-suaranya. Jadi kami aktif di Telegram. Segala sebaran maklumat, segala apa yang kita buat untuk bantu saudara kita di sana, kita buat sebarannya dan kita banyak berkongsi di Telegram rasmi. Carilah Ustazah Asma Harun Ustazah Asma Harun Official di Telegram rasmi. Dan adalah saluran-saluran yang lain. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, saya bukan takut. Kita bukan takut, tetapi kita bergerak dengan berstrategi. Bayangkan kalau terus ditutup, dia bukan blok ya. Cara mereka dah makin kasar. Mereka bukan hanya blok seminggu, 2 minggu, tidak. Mereka ban terus, hilang terus kita punya media sosial. Dan banyak dah kami dapat warning setiap hari untuk ditutup media sosial ni. Mana-mana media sosial yang berpengaruh, yang mempunyai follower yang ramai, mereka ugut dengan lebih keras. Kalau orang-orang biasa yang tak ada follower ramai pun banyak dah kena ban sekarang. Media sosial dia hilang terus. Dan live saya ini dah ramai yang tak boleh tengok. Maksudnya tak lalu, tak dapat notification. Bahkan dia tak nampak pun live ni walaupun dibuka. Dia tak tahu pun ada live, macam tak ada live. Memang kena sekat dari sudut engagement, dari sudut reach, algoritma mereka boleh kesan. Jadi muslimin, muslimat yang dihormati lagi dikasihi, insya-Allah kita sama-sama memahami apa yang sedang berlaku di sana. Kita mengikuti dan kita memahami juga bagaimana kita harus bertindak di sini. Minta izin minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dicintai, kita dah selesai membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Dan sekarang saya selalu kena ban, betul. Okey, dan sekarang kita teruskan dengan selawat dengan bacaan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, selesai kita membacakan Asmaul Husna. Sekarang kita akan berselawat ke atas Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sama-sama. Apa jua anda sedang buat sekarang, biarlah lidah itu menjadi saksi dan bukti kita mencintai dan merindui Nabi. Selawat 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ada sahabat di IG, dia pesan, dia kata Lila Kadir, lebih kurang namanya tadi. Subhanallah, beliau kata Ustazah share lah link untuk menyumbang ke perkampungan Al-Hijrah. Jadi tim yang bertugas tolong share link di bio untuk menyumbang direct ke Hijrah Village perkampungan Al-Hijrah. Dan juga melalui link tersebut anda akan dapat link menyumbang kepada Yayasan Al-Hijrah. Maka daripada link tersebut anda boleh tulis apa ni kita panggil remarks, boleh tulis nota kalau anda menjadikan Yayasan Al-Hijrah sumbangan kepada saudara kita di sana. Tulis saja sumbangan untuk siapa. Masya Allah, insya Allah nanti akaunten kami akan detect, akan semak mana sumbangan untuk saudara kita di sana akan disalurkan melalui CGM Cinta Gaza Malaysia
ataupun kepada MAPIM. Itu di antara pihak yang kami bekerjasama dalam menyalurkan sumbangan kepada saudara kita di sana. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang tanya, Ustazah, hati saya sangat sedih, pilu disiat-siat sampai terbawa-bawa ke tidur bila melihat video-video yang melibatkan terutamanya kanak-kanak, anak-anak kecil, yang melibatkan wanita-wanita sampai terganggu tidur, tak dapat tidur. Saya terlalu sedih. Lagi-lagi orang yang ada contoh anxiety kan, kemurungan, depression, dia lagi trigger lah, dia lagi macam menggeletar bila tengok. Kadang tak nak tengok, cuba tak tengok, tapi lalu dekat FYP kan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, begini, Masya Allah, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah menimpakan sesuatu bebanan melainkan mengikut kadar kemampuan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita dalam aman, dalam tenang di Malaysia, kita ada ujian yang berbeza. Mereka dalam keadaan situasi begitu, mereka ada ujian mereka yang kita nampak sekarang. Semua sedang diuji, termasuklah kita. Semua orang, setiap insan, manusia, semuanya diuji oleh Allah. Dan Allah menguji mengikut kadar kemampuan, tidak kurang, tidak lebih. Allah itu sangat penyayang kepada setiap hamba-Nya. Walaupun kita nampak anak kecil itu terlalu menderita, tetapi yakin dan percaya anak sekecil itu sangat kuat untuk menerima ujiannya. Subhanallah. Ada sesuatu yang akan menggembira dan membahagiakan anak-anak itu. Walaupun kita nampak sangatlah teruk, sangatlah dahsyat, sangat menyedihkan. Jadi begitu juga dengan wanita di sana, ibu dan ayah, suami dan isteri. Dan mereka yang berada di sana sejak kecil lagi telah ditanam, telah diberikan gambaran apa yang mereka mungkin lalui, apa yang mereka kena bersedia. Jadi bila berlaku, mereka sudah bersedia dari sudut mental. Tetapi kita nampak mereka tetap sedih. Sedih is normal, tetapi mereka cepat pulih. Mereka sedih tapi mereka cepat pulih. Mereka cepat bangkit dan sedar kembali. Dan mereka bersyukur dengan setiap syahid. Mereka syukur dengan setiap kematian. Memang mereka menangisi, itu fitrah. Sedih tetapi mereka mensyukuri kerana mereka mengejar syahid fisabilillah. Yang mana bila ada ahli keluarga yang syahid, mereka tidak sabar untuk menyusul, untuk berkumpul di syurga yang abadi. Yang kita ni, tuan-puan sekalian, tak ada peluang untuk syahid fisabilillah ni. Kan, subhanallah, apa kekuatan, apa laluan kita untuk berkumpul di syurga. Mereka mengejar syurga, seluruh keluarga berkumpul di syurga melalui jalan yang mereka sedang tempuh. Kita pula, apakah laluan kita untuk mendapatkan syurga bagi sebuah keluarga kita. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita di sini juga dengan ujian lalu kita jadi kuat. Mereka juga dengan ujian mereka dan mereka jadi kuat. So, walaupun kita nampak zahir kita tidak diuji seteruk mereka, tetapi percayalah kita juga menghadapi ujian yang berat di sini. Ada ujian, semua orang ada ujian. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya selit sikit kisah cerita. Ceritanya semalam saya ni adalah something happen. Orang kampung sebut something happen sehinggakan saya sakit urat. Saya sakit urat, maksud saya salah urat. Saya terkehel sikit. Nak kata terkehel, macam itulah. Sampai saya tak boleh nak pusing. Bukan salah tidur, tapi ada sesuatu berlaku lah. Ada something happen. Lepas tu saya nak pusing semayang pun, aduh sakit. Lepas tu nak pusing kiri pun sakit. Saya nak tunduk pun sakit. Bila dari semayang, saya tahu kesan daripada something happen tu, badan saya makin agak teruk. Jadi subhanallah, saya minta staff tolong cari tukang urut segera. Masya Allah, saya cari tukang urut. Saya minta staff cari tukang urut segera. Saya ni selalu sakit urat. Sakit urat is normal. Ibu 9 kali mengandung, lahir 7 kali, lepas tu ada seizure, lepas tu non-stop bergerak, selalu atas kenderaan ni penat. Duduk 1 jam pun penat. Lepas tu kalau selalu travel, badan kita memang sakit. Tahun ni baru sekali kot saya mengurut. So kalau tak urgent, tak terpaksa, saya tak mengurut. Macam tu. Patut mengurut ni
kenalah ada jadualnya. Ada kadang badan kita yang lembek, yang lemah ni. Semalam dah tak ada pilihan. Sebab saya cakap apa dekat ustaz, saya kata tak boleh dah ni, takut esok tak boleh nak ceramah. Saya fikir pasal ceramah sebenarnya. Saya kalau ada kesihatan terganggu yang akan mengganggu jadual kuliah, saya tak ada kompromi. Saya mesti uruskan masalah kesihatan tu. So saya bimbang, saya tak boleh makin teruk. Carilah emergency, cari tukar urut. Dan sebelum ni cari tukar urut yang biasa tak dapat. Akhirnya dapatlah hubungi orang baru yang saya tak pernah kenal. Tak pernah lagi saya mengurut dengan dia. Orang muda yang belum kahwin tetapi dah berpengalaman banyak, mengurut hari-hari 4-5 orang. Subhanallah, ceritanya orang muda yang belum kahwin cek lagi. Dia pun rahsiakan saya pun rahsiakan dia, sama-sama merahsiakan. Maksud dia pun jaga privasi saya pun jaga privasi dia. Cuma apa yang saya nak cerita tuan-puan sekalian, saya sebut pasal ujian kan. Saya sebut berkaitan dengan ujian, masya-Allah. Jadi lepas tu subhanallah, bila saya tahu dia orang muda tapi berpengalaman, dia selalu mengurut wanita lepas bersalin. Lepas tu saya sambil mengurut sambil borak kan, alhamdulillah lega bila dia urut. Saya boleh pusing kiri kanan. Lepas tu urat yang salah di pingkat bahu masih terasa lagi, pinggang sampai ke bahu, macam tu. Subhanallah tuan-puan sekalian, daripada sejam lebih kurang saya bersama dengan dia, saya mendengar pelbagai kisah pengalaman dia bila mengurut. Saya tahu orang mengurut ni sebenarnya dia dah masuk ke dalam sebuah keluarga. Lagi-lagi kalau urut wanita bersalin, biasanya dia akan pergi ke rumah dan tukar urut akan melihat suasana rumah, situasi rumah, bahkan melihat bagaimana keadaan wanita yang dia urut ataupun keadaan lelaki, suami, dan juga situasi anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan wanita yang mengurut saya semalam ni pun dia cerita dia pernah sampai peringkat menjadi saksi di mahkamah. Jadi saya nak kongsikan beberapa perkara yang supaya jadi peringatan kepada wanita yang hadir, dan tolong sampaikan kepada wanita-wanita yang berkaitan. Kisah yang pertama, dia cerita ringkas-ringkas je. Dia kata, Ustazah, ada sekali tu saya mengurut seorang ibu anak 5, anak yang kelima. Lepas tu ketika tu 2 anak yang masih kecil, mungkin 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun dengan 6 tahun, sedang bergaduh. Biasalah budak-budak bergaduh, nakal bergaduh. Tahu tak apa yang ibu tu buat? Ibu tu terus macam tampar ataupun pukul muka budak tu, terus berdarah, keluar daripada hidung ataupun, tetapi terus berdarah. Maksudnya ibu tu lempang dalam keadaan tengah ni. Lepas tu anak ni bergaduh, ibu tu terus lempang dengan tenaga yang kuat, terus berdarah muka budak tu. Dia pun terkejut tengok reaction ibu. Lepas tu ibu tu terus sedar balik, macam Allahu Akbar, minta maaf, macam tu lah lebih kurang, menyesali perbuatan. Pengalaman dia dengan wanita ni, dia kata bila dia datang, dia boleh melihat struggle sangat ibu ni. Ibu ni sangat struggle untuk dalam waktu yang sama dia baru lepas bersalin, ada baby. Dalam waktu yang sama dia juga cuba menguruskan anak-anak kecilnya. Dalam waktu yang sama, si bapa duduk main game. Si bapa tidak membantu, seolahnya ayahlah yang sepatutnya layan anak, tengok anak, biar ibu ni tenang-tenang berurut lepas bersalin ni, dengan ada baby apa semua ni. Dia kata dia faham ketika itu wanita ni sebenarnya nak lepas amarah tu kepada suami, tapi anak jadi mangsa. Anak terus terkejut. Boleh jadi ibu ni, kita tak tahu, mungkin wanita ni dah cakap, bang saya nak urut kejap lagi ni, awak tolong tengok anak-anak ya. Dan nampak struggle ibu ni, duduk diam lah. Tapi bila dah bergaduh, dah terus dia ni terus berdarah. Anak tu kena lempang dengan sangat kuat. Jadi di waktu yang sama dia tengok ayah buat tak heran, main game ke, duk pegang phone. Tuan-puan sekalian, banyak rumah tangga, banyak pasangan yang sebenarnya isteri pendam pada suami
suami pendam pada isteri, mangsa adalah anak-anak. Mangsa adalah anak-anak, sangat banyak. Itu kes pertama. Kes yang kedua, dia cerita, dia tengok ada wanita yang dia urut akhlaknya buruk, dan memang wanita ini sangat banyak menyakiti suaminya. Sebab dia bukan urut wanita bersalin je, maksudnya sangat banyak. Suami ni, bagi dia suami ni sabarlah, isteri ni akhlak buruk, mungkin dari segi perkataan ke, dari segi apa, mungkin sebab tukar urut bila masuk ke dalam rumah, dia masuk dan dia melihat suasana. Dari situlah dia kata dia belajar banyak perkara dan dibantu ramai wanita, Masya Allah. Tetapi dia kata mangsa adalah anak. Dia kata dia nampak dan dia tahu suami tak pernah pukul isteri, suami pun tidak melepaskan amarah kepada isteri. Tetapi dia kata bila dia pergi, ada seorang anak perempuan yang selalu jadi mangsa pukul ayah. Kadang nampak lebam muka anak tu, dan bila dia datang, anak tu akan bersembunyi. Anak tu umur dan 10 tahun, perempuan, dalam keadaan ketakutan. Bila mak dia panggil dengan suara tinggi je, contoh nama kakak, dia terus menggeletar. Saya bila dengar, ya Allah kesiannya. Ya, itu kes ayah nak marah pada ibu, pada isteri, suami nak marah pada isteri, pendam. Isteri yang macam mulut tu memaki. Sebenarnya ada ramai suami yang sangat sabar dengan maki hamun isteri. Yang isteri kalau marah keluar perkataan keji dengan binatang, dengan sumpah seranah, maki hamun. Saya dulu kerja perunding cara, saya jumpa ramai wanita yang macam ni. Keluar perkataan maki hamun, suami diam je. Suami ni dibesarkan dalam keluarga yang lemah lembut, dalam keluarga yang tidak sebut perkataan keji, perkataan maki hamun. Tapi isteri ni Allah uji, dia dibesarkan daripada kecil dengan maki hamun ibu dan ayah. Akhirnya bila kahwin, dia maki hamun suami dia. Masa dulu tak boleh nak maki, dia tak boleh nak balas maki hamun pada mak ayah, tapi dibesarkan dengan maki hamun. Jadi bila kahwin, dia marah, dia maki hamun suami. Suami pula tak boleh nak lawan maki, dia buat dengan tenaga, anak jadi mangsa. Dia kata, Ustazah, kes tu saya kesian sangat. Anak tu akhirnya perlu rawatan pakar, sakit jiwa, sakit mental, tak boleh pergi sekolah, on ubat, dan pasangan ini bercerai. Anak ni memang selalu mangsa, tampar sepak terajang. Sebenarnya bukan salah anak tu, tak ada buat salah apa, ayah nak marah lepas pada anak. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, pengalaman dia yang lain, dia kata dia ada mengurut, contoh kan, dah ada customer yang customer yang biasa, yang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dia kata rumah bersih sangat, kemas, rapi, bersih. Tetapi anak-anak mereka hidup dalam keadaan ketakutan, duduk diam walaupun budak-budak. Bila anak tu nak sentuh, nak main, mak ni jangan nak buat sepah. Macam tu lah. Anak tu kan sampai dia kata, ya Allah kesiannya budak-budak ni. Sebenarnya dia nampak rumah saya bersepah, bukanlah bersepah sangat, tapi rumah saya kan ada anak 7 orang. Seorang duduk asrama, Atikah sebab nak ambil SPM, kami masuk ke asrama. So ada 6 orang anak kat rumah saya ni, dengan ada anak kecil yang umur 6 tahun, 4 tahun. So adalah area-area yang bersepah tu. Lepas tu saya kata, biasalah kita kan berbasi-basi, sepah-sepah rumah, malu rumah sepah. Lepas tu masa ni on the way dia nak balik, yang tukar urut saya semalam ni lah, dia on the way nak balik. Saya first time kenal dia. Lepas tu dia kata, Ustazah, bagus lah rumah Ustazah ada sepah. So rumah Ustazah kan ada anak-anak. Saya takut kalau saya pergi rumah ada anak kecil, rumah tu tak sepah, sebab pengalaman saya. Itu yang dia cerita. Dia kata ibu ni terlalu strict sangat, macam apa orang panggil encik suami, OCD OCD, strict sangat sampai anak tu tak jadi budak-budak Ustazah. Saya kata, ya Allah kesiannya budak tu. Saya bila terbayang, Allah sedihnya. Mak ayah memang boleh nak kemah, nak bersih, nak tersusun, tetapi ada waktu-waktunya. Biarlah kawasan anak tu, dia nak main-mainan bersepah, dia nak melukis, nak colour sampai nampak kotor-kotor.
Ada waktu-waktunya tuan-puan sekalian. Saya juga seorang yang ada isu dengan OCD tu, tetapi diuruskan. Tak diikut sangat perasaan tu. Jangan sampai anak. Saya nak sebutkan begini. Sebuah rumah yang ada anak kecil, kalau tak bersepah, itu bukan rumah. Itu mungkin pejabat. Semua ada peraturan. Rumah memang ada peraturan. Tetapi fitrah, bila ada anak kecil, adalah bersepah. Bukan bersepah kain, bersepah ni. Maksudnya, sepah anak tu. Anak ada sepahkan mainan, anak ada sepahkan kertas-kertas dia lukis. Kadang bantal-bantal yang dia orang main baling-baling, bantal-bantal hiasan tu kan. Lepas tu kita kemas balik. Jadi, rumah adalah tempat anak-anak itu boleh jadi kanak-kanak. Boleh jadi remaja. Boleh jadi dewasa. Kalau kita paksa anak kecil terus jadi dewasa, dia ada satu perkara dalam hati dia, dia memberontak, ada anger dalaman, dia marah sebenarnya dengan situasi yang berlaku dalam dirinya, dalam ibu ayahnya. Jadi saya bukan nak normalisasikan bersepah. Saya juga seorang yang tak boleh lah sepah-sepah ni, memang nak kemas, nak nampak tersusun, nak nampak ni. Tetapi kanak-kanak tidak boleh dipaksa jadi macam kita dewasa. Bagi dia, hidunya dia. Subhanallah. Jadi kepada ibu ayah yang mendengar ini, tolong, subhanallah, jangan rasa rumah kita teruk bila ada anak kita yang bersepah. It's normal. Jangan rasa kita bukan ibu yang berdisiplin bila anak kecil kita tak berdisiplin. Tapi dia sepah-sepah, lepas tu kita cuba ajar dia, didik dia untuk mengemas. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Dan daripada wanita ni juga, dia cerita, dia kata, Ustazah, ada pasangan ni asyik bergaduh je. Bergaduh. Tapi time baik. Time bergaduh, depan-depan saya pun bergaduh. Saya mengurut ni kan, mereka bergaduh macam apa? Laki bini. Maksudnya tinggi suara, gaduh. Saya takut tengok dia orang gaduh. Yelah, kadang dah janji tukang urut datang hari Isnin pukul 5. Bukan boleh jangka waktu tu. Ada orang kalau bergaduh depan orang ni, bila dia rasa orang tu dia dah biasa, dia tak kontrol pun. Tapi Ustazah, bila time dia orang baik, macam pengantin baru, boleh dia orang duk bergurau-gurau, bermesra-mesra kan. Sebab saya ni tukang, dia kata saya ni memang dah selalu tukang urut ni. Lepas tu saya kata, saya jawab begini, dan saya nak katakan kepada wahai para suami dan isteri, para orang yang berumah tangga, dengarkan kata-kata saya ni, kena fahami betul-betul. Bergaduh, pergaduhan, pertengkaran suami isteri adalah bahasa cinta suami isteri. Saya sebut lagi sekali, pertengkaran, pergaduhan suami isteri adalah bahasa cinta. Maksudnya kalau anda bergaduh suami isteri, it's normal. Ia adalah perkara biasa, normal. Jangan pula bila bergaduh kita terus kata, hai, rumah tangga ni tak ada rahmat, tak ada kasih sayang, tak ada keberkatan. Tak boleh terus rumah tangga macam ni asyik bergaduh. Apa yang berlaku bila bergaduh? Masing-masing akan keluarkan apa yang terpendam. Isteri cakap, suami cakap. Kalau yang tak normal adalah masing-masing diam, pendam, tak cakap, tak luah, maka lama-lama ia akan meletup dengan letupan yang tidak boleh dikawal lagi. Subhanallah. Saya bukan menggalakkan pergaduhan. Saya nak sebut, kalau anda selalu bergaduh laki bini, it's normal. Jangan rasa hubungan anda teruk. Jangan rasa hubungan anda bermasalah. Sebab lelaki perempuan sangat berbeza. Cuma ada beza. Bergaduh yang positif, bergaduh yang negatif. Bergaduh yang positif, lepas gaduh-gaduh, lepas tu baik semula. Masa bergaduh ada hormon tertentu yang dirembeskan. Lepas dah okey balik, ada hormon lain pula. Hormon bahagia, hormon gembira. Dia jadi macam pengantin baru lepas gaduh. Gaduh yang negatif adalah, satu, melibatkan kecederaan fizikal. Pukul. Itu bukan gaduh normal. Itu memang toksik, bermasalah, perlu diuruskan. Lepas tu yang kedua, gaduh yang mana sampai peringkat tak bertegur sapa dan tempoh yang lama, sampai asing tempat tidur, tak tidur bersama. Ada orang gaduh-gaduh duduk sebilik, gaduh-gaduh tidur bersama. Tapi kalau gaduh sampai asing bilik, itu bukan gaduh yang normal.
Jadi saya nak bagi tahu, pertengkaran pergaduhan suami isteri adalah bahasa cinta. Sekiranya lepas gaduh baik, Ustazah dah 40 tahun, it's normal. Saya jumpa banyak pasangan yang umur 70 lebih, 60 lebih, laki bini masih bergaduh. Bahkan makcik ni cakap, Ustazah makcik dah 70 lebih tapi gaduh dengan laki makin teruk. Kalau dulu makcik tak adalah sampai tinggi-tinggi suara, tapi sekarang entahlah geram dengan pakcik ni. Lepas tu pakcik macam mana? Pakcik pun sama lah naik suara. Dulu dia tak pernah tinggi suara, Ustazah. Pakcik kalau gaduh dia buat apa? Dia pergi keluar, lepak, pergi minum air, jumpa kawan, entahlah berjam-jam. Lepas tu makcik dengan pakcik macam mana? Makan sama, Ustazah. Oh, lepas tu duduk sebilik tak? Maaf saya tanya. Sebilik? Sebilik. Kami takkan tidur asing, Ustazah. Tidur sama, gaduh pun. Saya kata makcik, sebab tu makcik dan pakcik boleh kahwin sampai 40 tahun lebih, dekat 50 tahun. Masing-masing umur 70 lebih. Sebab itu boleh kekal sampai sekarang. Oh, sebab tu Yalah, sebab makcik tak simpan, pakcik pun tak simpan. Lepas dah lepas dua-dua apa yang tak puas hati, lepas tu boleh makan sama. Ya, betul? Anak tu siap cerita kat saya, Ustazah, saya pernah balik mengejut sebab anak ni duduk sekali dengan mak ayah. Saya terkejut tengok mak ayah saya umur 7 lebih main kejar-kejar lagi. Main gurau tu gurau macam orang muda. Saya pun terus senyap-senyap keluar. Tapi kalau dia orang gaduh macam apa? Gaduh sungguh-sungguh. Saya kata okey lah tu. Sebab macam budak-budak gaduh. Pernah tengok budak-budak gaduh? Budak-budak gaduh macam gaduh sungguh-sungguh. Pernah tengok anak saya lelaki 4 orang contoh orang, kalau gaduh tu gaduh macam apa? Ui, sama juga perempuan. Yang perempuan ni kalau gaduh. Sebab itu bila umur dah 60 ke atas, 70 ke atas, dia kembali macam kanak-kanak. Dia gaduh macam budak-budak. Umur dah 7 lebih dan 6 lebih, gaduh macam budak-budak. Itu yang disebut oleh dalam firman Allah, kita akan kembali semula kepada sebagaimana kita lahir. Jadi macam budak-budak balik. Sebab itu kalau saya dapat kes suami isteri gaduh, first saya tanya, gaduh tu lepas gaduh macam mana? Lepas saya akan kata, puan dengan tuan normal. Jangan rasa rumah tangga bermasalah. Normal apa Ustazah? Selang berapa hari gaduh sampai apa? Normal. Ini adalah hubungan yang sehat. Kadang-kadang orang tak boleh terima bila saya cakap macam ni. Saya cakap, ini hubungan yang sehat. Ini bahasa cinta. Sebab dia nak kalau boleh tak ada gaduh, harmoni, gini-gini. Oh, agak mustahil. Saya dengan cik suami pun selalu gaduh. Maksud saya selalu tu, adalah benda yang kita tak sefahaman, adalah benda. Lepas tu baik semula, lepas tu salam, lepas tu cium tangan, lepas tu kita leraikan kekusutan itu dengan pelukan, contoh dengan kata-kata yang lebih baik, dengan janji-janji, okey saya minta maaf, saya tak buat lagi. Itulah yang memaniskan. Faham? Takut kalau gaduh bila diam pun dengan komen-komen, setuju tak dengan saya? Faham, saya tak suka bermasam muka, anak ni pelik tau. Betul, leraikan dengan cara baik. Betul sangat. Gaduh, ya. Ada yang kata, lepas gaduh makin rapat. Sebab tu kata, gaduh macam tak ada harapan nak bahagia. Gaduh tu macam tak ada harapan nak bahagia lah. Macam hidup menderita sangat lah dapat suami macam tu. Suami pula rasa macam malang lah kahwin dengan isteri ni masa gaduh. Tapi lepas dah lerai pergaduhan tu, macam pengantin baru. Macam tak pernah gaduh. Itu adalah bentuk hubungan yang normal. Ia bukan satu toksik lah pergaduhan tu. Kecuali berlaku kekasaran sampai pukul sepak terajang tanpa, kecuali sekiranya pergaduhan itu berlangsung dalam tempoh yang lama. Maka ketika itu perlu bantuan orang ketiga ataupun perlu diselesaikan dengan cara step yang lain. Dan wanita ni yang mengurut saya ni, dia kata, Ustazah, saya pergi banyak rumah sebab bila tukar urut ni banyak yang nak mengurut orang tua umur 60 ke atas, 50 ke atas. Dia kata banyak sangat pasangan yang duduk asing. Suami isteri duduk asing. Dia kata memang jelas sangat Ustazah duduk asing. Saya mengurut dalam bilik isteri, memang bilik tu isteri je, tak ada pakaian suami. Dan wanita ni bercerita je. Lepas tu suami bilik asing. Anak-anak dah besar, dah kahwin, diorang duduk asing terus, tak duduk sekali. Dan mereka mengakui, maksudnya wanita ni mengaku yang tak duduk sekali dengan suami asing. Dia pun tanya saya, macam mana tu hukum Ustazah? Kalau suami ni tak redha apa yang isteri buat duduk asing, maka na'udzubillah, isteri ni dalam keadaan dilaknat oleh Allah.
Jadi saya nak mesej ini sampai kepada para wanita, boleh cut video ni. Ramai wanita ketika dia baru kahwin, 15 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, anak masih kecil, dia tidur dengan suami, dia taat suami, dia isteri yang baik. Tetapi di hujung usianya, dia menjadi isteri yang engkar perintah suami, ataupun kita panggil isteri derhaka. Subhanallah, dia struggle 20 tahun, 30 tahun jadi isteri yang taat, isteri yang baik, isteri yang solehah. Tetapi na'udzubillah, dibimbangi mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah, mati sebagai isteri yang derhaka. Hidup sebagai isteri yang taat, tapi mati menjadi isteri yang derhaka. Bagaimana? Kes-kes saya dulu, bila suami datang mengadu yang umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, isteri mula tidak mahu lagi hubungan intim. Dia rasa rimas, dia rasa tak suka dah suami peluk-peluk, suami nak cium, dia tak suka dah hubungan suami isteri. Suami masih nak, isteri berdekil dan buat alasan dah tua kan, takkan awak ni lagi, kita tua ni banyakkanlah amal soleh, banyakkan ngaji, banyakkan istighfar, saya tak nak ni, saya nak fokus tua ni. Tetapi saya nak bagi tahu kepada para wanita umur 50 ke atas, apabila anda melalui proses menopause, jika simptom menopause anda normal, okeylah anda boleh kontrol diri. Tapi kalau tidak normal sampai anda hilang diri anda tak jadi dah diri anda. Tak boleh kawal marah, dah rasa benci dengan suami, dengan suara pun geli, rimas. Kalau boleh suami pergi masjid, tidur je kat masjid, jangan balik. Kalau boleh memang tak nak bertembur muka. Banyak kes begini. Ini pengalaman saya sendiri. Saya nak sebutkan, it's not normal. Sebab apa? Anda sedang mengalami kesan daripada menopause yang sangat teruk. Apa yang anda perlu buat? Kena pergi jumpa doktor. Jumpa doktor. Doktor pakar sakit puan. Bagi tahu masalah anda. Hormon anda sangat tidak stabil. Maksudnya ada orang menopause tak teruk sangat, ada menopause sangat dahsyat. Sampai peringkat macam tu yang saya sebut tadi. Jadi anda perlu dirawat, jumpa doktor. Doktor akan beri pil hormon ataupun adalah rawatan tertentu untuk stabilkan hormon. InsyaAllah anda tak sampai peringkat isteri yang derhaka. Saya nak cerita pengalaman saya, banyak suami usia 50-60 mengadu masalah ini sampai isteri angkut semua barang tidur bilik asing. Saya tanya, Cik redha tak apa yang si buat? Saya tak redha Ustazah. Saya nak duduk sebilik balik dengan saya. Saya ada keperluan saya Ustazah sebagai lelaki. Sebagai suami saya ada keperluan saya. Yang saya sebut dilaknat oleh Allah itu hadis yang sahih. Wanita atau isteri yang menolak ajakan suami untuk bersama. Tak kira umur ni, yang penting masih sihat lagi. Kalau sakit, isteri sakit, suami ajak untuk hubungan suami isteri, suami paksa, suamilah berdosa. Isteri tengah sakit kot, patut suami rawat isteri. Sekarang isteri sihat, masih kuat, pergi keluar, hadir halaqah Al-Quran lah, hadir majlis ilmu lah, pergi shopping ke kawan lah, sihat, okey. Tetapi bab hubungan suami isteri dia tolak. Suami tidak redha. Apa hadis Nabi? Seorang isteri, seorang wanita yang menolak ajakan suaminya, dia dalam laknat Allah selagi mana dia tidak menerima ajakan suami. Kalau dia tolak sebulan, dia tolak 2 bulan, dia tolak 1 tahun. Yang kedua, sekiranya Nabi sebut dia dilaknat oleh Allah sepanjang malam tersebut. Kalau mati malam tu, mati dalam laknat Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di antara tugas ataupun di antara peranan seorang wanita, seorang isteri adalah membantu suaminya menundukkan pandangan kepada yang haram kepadanya. Seorang wanita membantu suaminya menghalakan nafsu yang sedang bergelora daripada yang haram kepada yang halal dan suci, iaitu dirinya. Dan ini perlukan kekuatan bagi seorang wanita sebab dah tua, kadang tu tak bermaya. Jadi kena sehat, kena kuat, kadang-kadang perlu ubat.
Bukan ubat kuat, tuan puan sekalian. Dan ada suplemen pun. Ada makanan-makanan herba-herba yang saya tahu adalah beberapa produk yang katanya sangat bagus untuk menguatkan dan mengembalikan keintiman suami isteri. Tuan puan dimati Allah sekalian, saya nak bagi tahu pengalaman kes-kes saya, ada yang muda lagi. Baru kahwin 2 tahun, lepas je bersalin, dia tolak keinginan suami sampai 1 tahun, sampai 2 tahun. Suami datang mengadu masalah depan saya ustazah, selepas melahir anak pertama hari tu sampai sekarang, anak tu dah 2 tahun, isteri saya menolak saya dan tidak menerima ajakan. Tak nak buat hubungan suami isteri. Sampai peringkat saya dah bagi tahu isteri, kalau awak tetap menolak, saya terpaksa kahwin lagi. Isteri tak nak, mengamuk-mengamuk. Saya panggil isteri, kenapa dik? Kenapa kamu macam ni? Saya trauma ustazah. Hari tu bersalin, saya kena jahit banyak. Saya trauma, saya rasa takut sangat. Kedua, saya tak tahu kenapa saya tak ada keinginan langsung. Saya rasa geli, saya rasa macam menyampah, saya tak ada keinginan. Saya kata boleh jadi kesan kamu mengandung, kamu terganggu hormon sampai bersalin, hormon kamu belum stabil. Tolong pergi jumpa doktor. Dan saya adalah guide dia macam mana supaya hilang trauma. Alhamdulillah akhirnya pulih bersama semula, harmonilah kehidupan rumah tangga. Saya nak bagi tahu kepada pengantin baru ataupun pasangan muda, kalau anda ada masalah, tolong cari orang yang ada ilmu, orang ada pengalaman. Jangan malu untuk cerita masalah anda. Jangan cuba fikir-fikir sendiri dan selesaikan sendiri. Sebab itu banyak pernikahan yang baru kahwin, yang baru 2, 3 tahun, 5 tahun bercerai, sebenarnya tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Bila ada ilmu, mereka pun uruskan masalah, selesai. Berkasih sayang balik. Masya Allah. Jadi tuan puan yang dihormati lagi dikasihi, yang saya nak sampaikan, sekarang dah dekat pukul 8.30 dah. Yang saya nak sampaikan ialah, semua orang ada ujian, semua orang ada struggle. Saudara kita di sana ada ujian dan struggle. Dan kita di sini ramai yang sedang berat dalam ujian. Ujian rumah tangga, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak-anak. Subhanallah. Dan masing-masing di medan masing-masing. Kita tak boleh buat perbandingan. Kita cakap ujian saya berat ustazah, kalau ustazah duduk tempat saya, ustazah mampu tak? Ramai yang tanya macam tu. Agak-agak ustazah buat apa kalau ustazah tempat saya? Kata saya tak berada di tempat puan, saya tak boleh jadi puan. Puan ada ujian di medan puan, di kehidupan puan. Saya juga ada ujian saya. Saya, Allah tahu saya tak akan mampu menghadapi ujian seperti puan. Sebab tu Allah tak uji saya macam puan. Dan boleh jadi puan tak, kalau berada di tempat saya, puan tak boleh nak lalui ujian seperti saya. So masing-masing ada kehidupan, ada jalan hidup, ada jalan ujian berbeza. Dan kita tak perlu, maksudnya memang boleh kita buat perbandingan dengan saudara Islam kita di sana. Beratnya ujian mereka, kalau saya berada di tempat mereka, saya tak mampu. Tetapi sebenarnya memang Allah create kehidupan mereka, jalan cerita hidup mereka dengan ujian sebegitu dan mereka mampu hadapi. Boleh jadi jika mereka berada di tempat kita dengan ujian cerita kita sekarang, mereka pun tak mampu hadapi. Faham apa yang saya cuba sampaikan? Semua manusia diuji. Cara berbeza, jalan cerita hidup berbeza, jalan cerita ujian berbeza. Jadi yang kita perlu fokus adalah bagaimana kita menguruskan ujian yang sedang kita hadapi sekarang. Dan bagaimana kita nak tahu kita berjaya atau tidak. Suratul Mulk ayat yang kedua. Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup, Allah yang menciptakan kehidupan, dan Allah menjadikan kematian. Liyabluwakum adalah sebagai satu ujian. Ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya. Jadi sekarang cuba lihat diri kita, amalan kita semakin baik atau tidak. Solat, aurat, ikhtilat pergaulan suami isteri, zikir, Al-Quran. Kalau Alhamdulillah lebih baik daripada tahun lepas, kita dah hijrah, kita makin lebih baik, bermaksud Alhamdulillah antara tanda-tanda kita telah berjaya melalui segala ujian. Daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, awal kahwin sampai sekarang. Yang penting lihat, adakah kita semakin baik amal kita? Adakah kita semakin soleh? Adakah kita semakin taat kepada Allah? Jika kita lihat, kita muhasabah diri, insya-Allah nampak gaya macam makin sehat,
makin baik. Bukan perasaan, muhasabah diri, nilai diri sendiri, audit diri sendiri. Bukan perasaan, tetapi kita sendiri. Kita nak tanya orang, lagi kita malu tanya kawan, awak nampak saya makin baik tak? Takkan nak tanya macam tu kan? Mungkin boleh tanya suami, mungkin boleh tanya anak-anak, tapi cukup untuk kita menilai diri kita. Sebab segala ujian, nikmat ataupun azab, sedih ataupun bahagia, gembira ataupun perit, nak tengok bagaimana hasil. Kita makin baik tak dengan Allah? Makin rapat tak dengan Allah? Makin jaga tak solat? Okey, tadi kita baca Al-Quranul Karim. Sekarang kita nak masuk kuliah Riyadhus Salihin. Apa masuk Riyadhus Salihin? Taman orang soleh. Sahabat-sahabat, tadi kita baca suratul Kahfi. Sebab itu saya sebutkan dalam Al-Quran, memang Allah menyebutkan syurga dikaitkan dengan orang soleh. Syurga mesti dikaitkan dengan orang soleh. Cuba kita tengok pada ayat. Pada ayat yang kedua dalam suratul Kahfi, Allah berfirman, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okey. Tengok ayat seterusnya. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fiha abada fihi abada. Sadaqallahu azim. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Allah berfirman, wa yubashshirul mu'minin, dan dia, yakni Allah, memberikan berita gembira, khabar gembira bagi orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, iaitu mereka yang melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan, yang melakukan amal soleh. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya bagi mereka pahala, iaitu syurga yang baik. Allah berikan kepada orang yang beramal soleh ini syurga. Makithina fihi abada, dan mereka akan kekal selama-lamanya. Baik, kita tengok ada lagi ayat yang berkaitan dengan amal soleh. Kita tengok ayat yang terakhir suratul Kahfi yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, barang siapa yang ingin bertemu, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan dalam keadaan yang baik, pertemuan dalam keadaan harmoni, pertemuan dalam keadaan yang indah dengan Tuhannya, iaitu dengan Allah. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka lakukanlah amal-amal soleh. Jadi tuan-puan sekalian, apa itu amal soleh? Amal soleh, apa saja amalan yang mendatangkan pahala, semuanya amal soleh. Contohnya apa? Masak amal soleh. Dapat pahala tak masak? Of course dapat pahala, tak diragui dapat pahala. Masak penat, masak perlukan masa, komitmen, tenaga, wang ringgit. Isteri masak, suami masak, yang makan gembira, menggembirakan hati orang, memberi pahala. Jemur kain, lipat kain, basuh kain, gosok kain, lagi angkat kain, pasal kain ada 5. Basuh pinggan, susun pinggan, lap pinggan, sapu lantai, mop lantai. Semua pekerjaan yang baik, yang memberikan kebaikan, mendatangkan keharmonian rumah tangga, semua itu amal soleh. Kita buat baik pada binatang, kita buat baik pada tumbuhan, kita siram, bagi air, bagi baja, kita bagi binatang makan dan minum dan tempat tinggal contohnya. Dan apatah lagi bila kita buat baik kepada manusia, dan kita buat baik kepada saudara kita di sana dengan sedekah, infak. Dan segala amal soleh itu dia begini, amal soleh kita dengan Allah, iaitu ibadah, solat, puasa, zakat, haji, subhanallah, sedekah, itu kita buat baik dengan Allah, kita jadi hambanya yang baik. Tetapi buat baik dengan makhluk, jadi buat baik, jadi hamba Allah yang baik di kalangan orang melakukan kebaikan. Buat baik dengan Allah, taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Buat baik dengan manusia yang saya sebut tadi tu. Jadi subhanallah, jika kita sentiasa setiap hari cuba buat kebaikan, kebaikan dengan Allah dan kebaikan dengan makhluk, kebaikan dengan Al-Khaliq iaitu Allah, kebaikan dengan makhluk iaitu selain daripada Allah, maka semua itu adalah amal soleh. Masya Allah.
Dan kita kan baca kitab Riyadhus Shalihin itu taman orang soleh, kerana kita nak termasuk dalam firman Allah surah Al-Kahfi tadi. Kan barang siapa yang inginkan pertemuan yang indah, bukan pertemuan yang menakutkan, nak hadap Allah ketakutan, tak. Nak menghadap Allah dengan rindu, dengan kasih, dengan gembira, dan kita disambut lepas kita mati itu dengan wajah-wajah yang indah daripada para malaikat, dan kita tahu kita akan menghadapi pertemuan yang indah dengan Tuhan kita. Syaratnya Allah berfirman, barang siapa yang ingin pertemuan yang indah dengan Tuhannya, maka perbanyakkanlah amal soleh, amal kebaikan. Jadi masaklah dengan gembira, dengan bahagia. Kemahlah rumah dengan gembira, dengan bahagia. Sebab apa yang kita buat itu adalah untuk mendapat pertemuan yang indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimi muslimat dimata Allah sekalian. Hari ini kita akan baca hadis yang saya sebutkan semalam. Hadis ni agak panjang. Saya akan baca seorang, tuan-puan ikut, tuan-puan dengar. Sebab kalau ikut saya kena baca perlahan. Hadis ni agak panjang. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke hadis yang pertama, bab yang baru, iaitu bab yang ke-17. Bab yang ke-17 yang bermaksud kewajipan tunduk kepada hukum-hukum Allah dan dengar ataupun tunduk kepada apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam perihal perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini merupakan hari Rabu 3 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bersamaan 7 hari bulan 10 2023. Dan hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang ke-396. Siri yang ke-396. Masya Allah, dah hampir 400. Kita dah 2 tahun lebih, 2 tahun 2 bulan macam tu. 2 tahun 4 bulan dah kuliah kita ni. Okey, saya akan bacakan hadis ni. Sahabat-sahabat sila dengarkan, sebab mendengar hadis Nabi juga dapat pahala. Sebab ia adalah wahyu daripada Allah. Bukan Al-Quran saja wahyu, hadis Nabi juga wahyu daripada Allah. So, tak dapat baca, tak dapat ikut saya baca, it's okay, anda dengarkan. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin minum air. Minum air. Ini tangan kanan ya, bila kamera depan nampak macam terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya, Ustazah, kalau dah kemar-kemar rumah merungut, mengungkit, masak-masak, mengungkit, merungut, hilang kepala. Saya jawab begini, insya-Allah tak hilang. Insya-Allah tak hilang. Subhanallah, insya-Allah mudah-mudahan tak hilang. Saya baca satu kalam hukama dalam satu buku ni. Dalam buku Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan nak menggalakkan isi-isi ini mengungkit. Cuma saya nak jawab sebab isi-isi ni rasa macam, ya Allah Ustazah, kalau gugur pahala terus, baik saya tak payah masak. Sebab dah masak penat, lepas tu kadang saya mengeluh mengungkit tu sebab saya geram dekat suami, tak ada nak nolong. Saya dah kemas-kemas, saya dah hidang makanan makan sedap. Kawan-kawannya suami tolonglah kemas Ustazah. Bila tak tolong kemas, dia terus pegang handset. Tu yang saya geram tu. Saya jadi ngungkit-ngungkit, saya jadi marah-marah. Saya akan sebut contoh hayat. Awak ni kan dah lah saya masak seorang-seorang, saya hidang, makan elok-elok. Tak boleh ke awak ni? Letih tau. Bukan tak letih, saya letih ni. Tapi saya masak juga, awak ni tak bersyukur ni. Suami selamba je jawab. Awak ni ngungkit-ngungkit, langsung tak ada bala. Penat je masak, lepas tu ngungkit-ngungkit. Amboi-amboi sedapnya suami. Dia pergi bawa perut je, bawa mulut je pergi makan. Lepas tu bawa perut, bawa ni pergi landing dekat sofa sambung main ni. Lepas tu nak menilai dan nak menghukum isteri tu tak dapat pahala. Saya nak sebut, subhanallah begini. Lelaki ni, suami yang begini ni, ini jauh daripada sifat Nabi. Jauh daripada yang dicontohi Nabi. Boleh jadi suami yang cakap macam ni pada isteri, dia yang berdosa. Sebab dia telah menzalimi isterinya. Isteri penat, patut dibantu. Dan menyediakan rumah tangga ni tanggungjawab bersama. Bukan isteri saja. Masak ni tanggungjawab bersama suami isteri. Subhanallah. Isteri ni bila dah sebut, maksudnya dia dah geram dah. Dia dah terlepas cakap. Dan dalam satu kalam hukamat menyebutkan, boleh jadi yang mengeluh,
Tapi yang mengungkit itu lebih ikhlas daripada yang diam tapi tak mengungkit. Maksudnya ramai je orang yang tak mengungkit apa yang disebut tapi hati dia tak ikhlas ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan ramai yang mengeluh ataupun mengungkit tetapi dia ikhlas, cuma dia sebut tu dia nak bagi pengajaran kepada yang mendengar tu. Tujuan dia sebut tu sebenarnya nak sampaikan mesej kepada suami tu, nak sampaikan mesej kepada anak-anak. Sebab ada anak-anak panggil macam ni, lepas makan je tinggal. Mak pun mulalah hangin, amboi ingat mak ni orang gaji ke? Mak masak, okey, mak suka masak sebab korang kat sekolah. Tapi takkan tak boleh basuh pinggan. Mak pun penat juga, mak pun manusia. Mak ni mula bebel. Janganlah anak ni ingat mak tu langsung dah tak ada pahala. Anak ni boleh jadi berdosa sebab membebankan ibu ni. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, jangan terus menghakimi, jangan terus sebab pahala dosa ni Allah yang beri, Allah yang ni. Tetapi kita ada panduan lah. Nabi beri panduan. Amalan apa dapat dosa, amalan begini tak cium bau syurga, dan amalan apa yang boleh mendatangkan murka Allah. So itu Nabi jelaskan. Cuma kita tak boleh just direct. Kamu berdosa, kamu tak boleh masuk syurga. Itu dilarang. Yang tak bolehnya, kalau suami tu cakap, awak dah tak ada pahala dah. Sedap cakap saya tak ada pahala. Yelah, dah mengungkit. Cuba dengar ceramah ustaz-ustazah ni. Maksudnya yang tak bolehnya judge macam tu. Tetapi kalau sebut, kalau boleh elakkanlah mengungkit-ungkit kebaikan, sebab itu di antara tanda-tanda amalan tu gugur pahala. Faham? Ada beza ya? Kita sebut apa yang Nabi sebut. Tapi kita bukan sebut awak dah tak ada pahala dah. Bukan kita yang menghukum begitu. Sebab itu ada beza bila saya sebut tentang kemungkaran sesuatu berlaku. Kan contohlah ada artis buat begini-begini. Saya kata perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah berdasarkan hadis ini. Dilarang. Nabi sebut begini. Saya bukan kata saya sebut nama, saya cakap kamu dimurkai oleh Allah. Itu baru dipanggil menghakimi ataupun judge. Kamu tak boleh masuk syurga Allah. Tidak. Tapi kita sebut perbuatan tersebut disebut dalam hadis Nabi, berpakaian tapi telanjang, ini kaum yang tidak mencium bau syurga. Maksudnya akan dicapai dalam neraka. Jadi kebetulannya memang ada artis yang memang pakai seksi, yang terdedah nampak perut. Saya takut tengok artis sekarang. Artis muda ada artis tua, pakai atas ni je, perut nampak, pakai apron, lepas tu masak. Ngeri saya tengok. Artis muda sekarang yang dulu sebelumnya masa badan tengah berisi, tak lawa sangat, tak seksi sangat. Tapi sekarang dah makin slim, makin seksi. Isteri orang dan pelakon veteran. Saya rasa macam bimbangnya, takutnya siap pakai baju yang berkemban, nampak ketiak, apa semua. Maksudnya berkemban tetapi baju gaun. Jadi tak nampak berkembang. Ceritanya berkemban lah tuan-puan sekalian. Jadi bila kita sebut perbuatan, kita bukan cakap dia tu dimukai Allah, dia tu ahli neraka, tak cium bau syurga tu. Tapi kita sebutkan cara yang dia berpakaian, cara dia berpenampilan, itu ada yang disebut dalam hadis Nabi, berpakaian tapi telanjang. Pakai baju, bawah pakai baju tetapi nampak bentuk badan, nampak warna kulit, yang mana Nabi sebut golongan ini tidak mencium bau syurga. Faham ya? So sekarang nak baca hadis ni. Baca hadis ini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Itu adalah firman Allah. Maksud hadis Nabi ni, Nabi membacakan ayatul Quran, Nabi memetik ayat Al-Quran. Dalam menyampaikan pesan, Nabi mulakan dengan memetik ayat Al-Quran. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa baraku ala rukab. Faqalu, ay Rasulullah, كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma qtarahal qaum وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إسرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nabi bacakan lagi hadis. Dengar, sabar. Jangan pergi lagi, dengar dulu apa yang Nabi cuba sampaikan pada kita. Hadis ini sangat berkait dengan diri kita. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنزَلَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Tuan-puan sekian, boleh jadi kita akan syarahkan hadis ini memerlukan 5 hari paling kurang. Hari ini kita bermula baca, esok akan sambung lagi, hari Khamis, minggu depan sambung lagi. Hadis ini mengandungi ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat banyak. Sebab itu kalau anda ikuti kuliah Riyadhus Shalihin dengan saya guna kitab ni, satu-satu hadis, ada hadis tertentu memang banyak dan panjang lebar syarah. Sebab rugi sangat kalau kita tak syarah dan tak kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik tuan-puan dimati Allah sekalian, kita baca, dengarkan terjemah. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok. 1.1 million dah sahabat-sahabat di TikTok. Tadi TikTok sampai 5,000, 5.2k tadi. Saya tak tahu di FB memang hilang terus. Tapi di IG lebih kurang 800 lebih. Kalau 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, lebih kurang 9,000. Sekarang ni Alhamdulillah gabung 3 saluran, sentiasa setiap hari 9,000 lebih yang hadir ketika live. Okey, sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang kita dengarkan apa yang Nabi sampaikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat berikut ini turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan menghitungnya. Iaitu Nabi membacakan surah Al-Baqarah ayat 284. Tuan-puan kena faham, Nabi memulakan hadisnya dengan membacakan ketika ini turunnya ayat 284 suratul Baqarah. Apakah ayat tersebut? Ayat tersebut membawa maksud, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan menghitungnya. Turun ayat yang mana Nabi menyampaikan, apa yang kamu sebut dalam terlintas dalam hati, apa yang terkandung dalam hati kamu, apa yang terkandung dalam hati kita, sama ada kita luah, kita cakap, kita sebut, ataupun memang dalam hati je, tak sebut sampai bila-bila. Contohlah, kita nyampah pada orang tu dalam hati je. Tak cakap pun pada orang sebelah, tak cakap pun kat suami. Saya nyampah lah jiran tu. Geram lah tengok. Dalam hati je. Ataupun kita sebut. Kita cakap kat suami, kita cakap kat kawan. Tak suka bos. Apa yang kita tak suka. Kan? Tak suka kawan tu, tak suka ni. Ayat ini Allah berfirman, apa yang terkandung dalam hatimu, sama ada kamu sebut ataupun kamu sembunyikan, kamu tak cakap, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila turun ayat ni, tuan-puan kena dengar. Kalau kita dengar separuh je, kita akan rasa tertekan dengan ayat ni.
Apa yang terkandung dalam hati Allah akan hitung. Sudah dah banyaklah aku sangka buruk dengan orang. Banyaklah hati aku ni kadang ngutuk suami. Suami tengah berkuh kat sebelah. Masa tu geram. Dalam hati tu macam-macam kutuk. Sudah dah semua. Kadang suami pun kutuk isteri dalam hati. Kadang anak ni kan dia geram dekat mak ayah ni, dalam hati je geram, macam-macam dalam hati ni. Mak pun sama, marah orang tinggi suara, dia pun tinggi suara dekat ayah. Sekarang ni tak cakap. Jadi kalau kita dengar ayat ni, kita baca sampai ini saja, kita akan rasa stres tau, kita tertekan. Sebab ayat ini menyatakan apa yang terkandung dalam hati kamu, sama ada kamu luahkan ataupun kamu simpan, semuanya akan dihisap oleh Allah. Baik, sabar dulu. Bila sahabat Nabi dengar ayat ini, apa berlaku pada sahabat Nabi? Hal ini dirasa sangat berat oleh para sahabat Rasulullah. Hal ini rasa berat sangat. Para sahabat rasa beratnya. Sahabat rasa tak mampu. Tak mampu nak kontrol bisikan hati. Tak mampu nak kontrol apa yang hati bercakap. Betul atau tidak? Kita, apatah lagi kita, para sahabat pun tak mampu. Para sahabat rasa berat sangat ayat ni. Sampai apa yang terkandung dalam hati pun, kan, kata-kata keji yang terlintas dalam hati pun Allah akan hitung. Lalu para sahabat ni, hal ini dirasa sangat berat oleh para sahabat. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka jongkok di atas lutut mereka lalu berkata. Maksudnya mereka berlutut depan Nabi. Sebab apa? Bila tu ayat ni mereka rasa tak mampu. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kita telah dibebani amalan perbuatan yang kita mampu melaksanakannya, iaitu solat, puasa, jihad, pergi berperang tu, sedekah dan lain-lain. Namun ya Rasulullah, sungguh ayat ini telah diturunkan kepadamu dan kami tidak mampu melaksanakannya. Jujur para sahabat. Para sahabat bila dengar ayat tu fikir, kita dengar ayat ni biasa je. Bila dengar ayat, kita baca firman Allah, kan Allah berfirman apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Bila kita dengar firman Allah, baginya lah apa yang ada di langit, bagi Allah lah apa yang ada di bumi, dan apa sahaja yang terkandung dalam hatimu, sama ada engkau menyebutkannya, engkau menzahirkannya atau engkau menyembunyikannya, semua akan dihitung. Kita banyak kali dah baca ayat ni. Tak adalah kita menangis-nangis, tak adalah kita sampai menggeletar ketakutan. Tapi sahabat Nabi menangis-nangis, terus pergi jumpa Nabi dan berlutut depan Nabi. Lalu sahabat Nabi pun berkata, ya Rasulullah, kita telah dibebani dengan amal yang sanggup, yang mampu dilakukan. Dahlah sahabat Nabi ni baru masuk Islam, kan? Kebanyakannya baru masuk Islam, baru dapat wahyu. Sebab Nabi pun dapat wahyu umur 40. So sahabat-sahabat Nabi ni umur sekitar Nabi dan lebih tua. Lalu sahabat Nabi ni pergi bertemu, ya Rasulullah, kami dibebani dengan amal yang kami mampu buat. Solat kami buat ya Rasulullah, puasa kami buat, jihad, pergi berperang walaupun dengan nyawa kami mampu buat ya Rasulullah, dan sedekah, zakat dan sebagainya kami buat ya Rasulullah, kami mampu. Namun ayat ini telah diturunkan kepadamu ya Rasulullah dan kami tidak mampu ya Rasulullah, kami tidak mampu. Maksudnya sahabat Nabi ni faham sangat firman Allah ni, dan sahabat Nabi ni pergi jumpa Nabi, bagi tahu tak mampu ya Rasulullah untuk jaga hati, tak mampu ya Rasulullah untuk menjaga bisikan hati, susah nak kontrol ya Rasulullah. Maksudnya bisikan hati ni nak sentiasa harmoni, elok, kan? Sebab apa? Benda tu, lintasan hati ni, kadang kan kita ni contoh naik komuter, terlintas nampak orang tu, macam orang jahat je, dah sangka buruk dah. Lepas tu mata tengok, mulut tak bercakap tapi tengok, pengotor lah dia ni. Mata tengok atas bawah, kasut macam tak pernah basuh. Maksud saya nak tanya tuan Puan, betul tak susah sangat nak kontrol bisikan hati? Bila bawa kereta, tengok orang tu, tengok mata melihat, dia pergi ke hati. Hati tu akan membisik, akan bercakap, cakap sorang-sorang, cakap sendiri, kan? Nyampah orang tu, tak suka orang ni, ngutuk orang tu, ngutuk dalam hati. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tidak mampu ya Rasulullah untuk kontrol hati, tak mampu ya Rasulullah. Nak kontrol lidah boleh, nak kontrol perbuatan boleh, kontrol perbuatan. Nak marah macam mana tak tumbuk, nak kontrol lidah pada makianmu boleh, tapi nak kontrol hati ya Rasulullah, tak mampu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua golongan ahli kitab?
Adakah kamu nak jadi macam ahli kitab, iaitu orang bukan Islam ni, yang hidup sebelum kalian, iaitu ucapan mereka, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami derhaka. Kami dengar tapi kami tak nak taat. Janganlah demikian, tetapi ucapkanlah, kami dengar, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan ampunilah kami ya Rabb, dan kepadamu tempat kami kembali. Nabi pimpin sahabat Nabi ni. Nabi kata, adakah kamu nak jadi macam ahli kitab? Ahli kitab yang sudah terpesong, yang mana mereka ni bila diturunkan perintah Allah, mereka sebut sami'na, kami dengar, wa asaina, dan kami derhaka. Kami dengar tapi kami tak nak buat. So sekarang turunnya perintah Allah supaya kamu menjaga hati kamu. Dan Nabi kata, sebutlah, jangan sebut sami'na wa asaina sebagaimana umat terdahulu. Kami dengar dan kami derhaka. Kami dengar tapi kami tak nak buat. Tetapi Nabi ajar para sahabat, sebutlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Kami akan usaha taat. Ghufranaka, kami mohon ampun kalau kami tidak mampu untuk mentaatinya. Kami dah berusaha tapi tak mampu. Kami tetap ada kelemahan dalam mentaatinya. Wa ilai ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah ya Allah kami kembali. Jadi di sini Nabi tuntun para sahabat, memang berat perintah nak jaga hati ni, berat. Sebab itu kamu jangan sebut kamu tidak mampu. Kamu tetap sebut, kamu tetap kena sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, ayat ni berat dan kami akan taat. Ghufranaka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Maksudnya Rasulullah mengakui ini sangat berat. Sebab itu kena sebut, aku dengar, sami'na wa ata'na, ghufranaka, kami mohon, terus mohon ampun. Maka Allah tidak melihat apa yang kamu hasil, tapi Allah melihat usaha jaga hati, usaha tak nak mengutuk, memaki orang, usaha tidak mengeji, tak sangka buruk, tapi berlaku juga mohon ampun saja. Sebab apa yang terlintas dalam hati belum dosa besar, dia mungkin di antara dosa-dosa kecil. Bahkan ada sebagian ulama kata tak dicatat lagi dosa tu. Memang hadis Nabi, apabila kamu berniat ataupun lintas hati tentang keburukan, tidak dicatat dosa. Dia cukup dengan sekadar ghufranaka, iaitu mohon istighfar saja. Astagfirullah. Istighfar tu akan memadam segala sangkaan buruk yang tidak dikeluarkan pada lidah, hanya di dalam hati. Jadi tuan-puan sekalian, tengok lagi ni. Ketika orang-orang membaca ayat tersebut dan lidah mereka terasa ringan untuk membacanya, lantas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan lagi sesudah itu ayat berikut. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran daripada Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, betul lah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ketika mereka melaksanakan sebagaimana isi ayat di atas, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan lagi ayat berikut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala daripada kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat seksa daripada kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Lalu beliau bersabda, Nabi bersabda, ya Rabb, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Nabi bersabda, ya Rabb, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beliau bersabda, maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Beliau bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-puan sekalian, sebenarnya bab yang ke-17 ni ada satu hadis ni je. Bab yang ke-17 ni satu hadis ni saja. Habis hadis ini terus habis bab yang ke-17. Nanti kita akan masuk bab baru, bab yang ke-18. Sebab itu kita akan lama sikit. Sekarang perasan tak saya baca laju tu? Masa kita pun dah habis, hampir pukul 9, dah dekat 2 jam dah kuliah kita pagi ni. Tuan-puan sekalian, saya buat kuliah setiap pagi percuma untuk semua. Tak dikenakan bayaran, tak dikenakan apa-apa. Bukan kuliah tertutup, kuliah terbuka. Siapa boleh hadir, siapa boleh pergi. Siapa yang boleh suka, siapa boleh sebaliknya.
Setiap pagi is not easy tuan-puan sekalian, sangat mencabar untuk istiqamah setiap pagi jam 7. Kadang sejam, kadang sejam setengah, kadang 2 jam. Sangat mencabar. Tak mampu saya cerita apa yang saya perlu lalui, suami lalui. Saya melepaskan juga keinginan saya nak hantar anak ke sekolah. Saya paling suka hantar anak saya sekolah. Tapi sejak 2 tahun lepas bila dah buat kuliah setiap pagi, staff yang tolong hantar anak ke sekolah. Saya daripada dulu, daripada anak first sampailah ni, saya akan drive hantar anak sekolah. Sebab tu saya kerja Jabatan Agama 17 tahun kan. 9 tahun. Seronok hantar anak sekolah, bye-bye, peluk, cium. Tapi 2 tahun lebih ni dah tak boleh buat. Subhanallah. Sebab saya dengan suami, okey kita ke buat setiap pagi. Setiap pagi ni ramai orang boleh hadir. Nak sebarkan ilmu. Subhanallah tuan-puan sekalian. Jadi sebab itu nak ucap terima kasih sangat. Hari ini 1.3 million. Apa yang anda buat ini memberikan semangat, kekuatan. Bukan untuk saya je, untuk tim yang berada di sebalik tabir. Tim R&D yang non-stop dengar dan berikan keperluan saya. Tim di tim media dan seluruh tim-tim yang lain yang turut hadir dan membantu. Dan anda semua adalah sahabat seperjuangan di medan dakwah ini. Sampai live kita ni 10,000 orang hadir setiap hari. Anda lah yang hadir tu. Terima kasih yang memberi emoji, terima kasih yang memberi komen, terima kasih yang memberi gift, yang memberi star, terima kasih yang memberi doa, yang share link, yang tap-tap sampai 1.3 million hari ini. Sebab semua itu menyumbang kepada kekukuhan media dakwah kita ini. Maka kita boleh sebarkan ilmu, sebarkan kebaikan, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tuan-puan, sahabat-sahabat semua, saya nak bagi tahu hadis ini akan disambung syarahnya besok. Kita dah baca. Tapi perasan tak saya baca laju terjemahan sebab saya nak pergi pendetailan besok. Apa yang anda akan belajar daripada hadis ini? Iaitu saya akan pergi detail tentang firman Allah daripada surah Al-Baqarah tersebut. Jadi, tadi kita bacakan beberapa amalan pada suratul Baqarah. Ayatul Quran daripada suratul Baqarah. So, kita akan berkongsi amalan-amalan untuk sebab ayat itu ada hadis Nabi. Ayat itu disebut oleh hadis Nabi, siapa yang membaca tu dia ibarat memagar rumah. Ataupun ayat itu akan melindungi kita daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. So, kita akan berkongsi ilmu berkaitan dengan amalan perlindungan dan memagar rumah. Esok. Amalan perlindungan dan memagar rumah. Lepas tu doa ataupun adab keluar rumah dan adab masuk rumah. Amalan-amalan yang melibatkan rumah. Kemudian amalan-amalan memasuki rumah baru. Apa yang perlu kita buat. Kemudian kita akan kupas juga perkara sunat ketika maghrib. Lepas tu fadilat kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. 2 ayat terakhir, apa fadilat, apa kelebihan dan bagaimana nak beramal dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan pergi kepada kelebihan membaca surah Al-Baqarah dan bagaimana cara kita nak beri salam kepada rumah yang kosong, rumah tak ada orang, kita orang pertama masuk. Ataupun kita akan juga bincang tentang hukum patung sebagai perhiasan dan juga hukum gambar. Yang ni tim minta tolong tambah. Gantung gambar family, gambar kahwin, gambar anak graduate, gantung kat tempat tinggi ataupun susun di atas almari ataupun susun dalam atas meja ataupun dalam almari. Apa hukumnya? Apa maksud gambar? Apa maksud anak patung yang Nabi larang tu? Kemudian kita akan kupas juga hukum tuan rumah mengambil hasil tanaman jika menyelesaikan selepas tamat kontrak. Okey. Jadi kita akan pergi, kenapa ada kaitan? Sebab hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang Nabi bacakan semua ayat daripada surah Al-Baqarah. Semua ayat yang Nabi baca dalam hadis yang tadi tu ada daripada ayat surah Al-Baqarah. Ayat ataupun daripada surah Al-Baqarah. Dan ayat yang dibacakan tadi ada hadis Nabi yang berkaitan dengan rumah. Berkaitan dengan pagar rumah, berkaitan dengan perlindungan daripada gangguan, sihir, syaitan, gangguan manusia yang jahat. Jadi, sebab itu hadis ini saya katakan, hadis yang kita belajar ini akan dikaitkan dengan banyak perkara dan kita ada tambah-tambah ilmu yang baru. Tetapi, tadi kita juga belajar, esok saya akan kupas lagi firman Allah ini, sebab nuzul, sebab apa turunnya ayat ini dan bagaimana Nabi menenangkan lagi keresahan hati sahabat yang susah hati sangat ni.
Yang susah hati bila turunnya ayat Quran berkaitan dengan apa yang terkandung di dalam hati, Allah akan hitung. So ada hadis Nabi, Nabi tenangkan hati sahabat-sahabat. Akan sambung besok. Terima kasih semua yang masih hadir. Lebih kurang 4, TikTok ada 4,002 lagi. Kemudian 700 apa semua. Okey. Tuan-puan, sahabat-sahabat semua, tak adalah pula ya. Tak adalah pula. Sahabat-sahabat cuba search nama Cinta Syurga. Search Cinta Syurga. Dia satu air freshener, satu lagi dia wangian semburan. Boleh sembuh bilik, boleh sembuh apa tu nama, langsir, boleh sembuh katil tak tilam. Saya suka sembuh. Wanginya. Dia adalah haruman Raudah, iaitu haruman makam Nabi SAW. Ini penutup kepada siapa yang ingin menyumbang kepada gerak kerja dakwah yang kita buat setiap pagi ni. Ada staf sebalik tabir yang kami perlu beri gaji. Dan apabila anda membeli Cinta Syurga, tapi tak ada contoh ni, kalau anda membeli Cinta Syurga, cari je search Cinta Syurga, lepas tu cari yang dikaitkan dengan saya. Cinta Syurga RM15 saja, tetapi yang wangian tu dah 40 lebih ke 50 macam tu. Bawang Raudah Nabi. Sebab jualan tersebut akan disalurkan kepada pembangunan di perkampungan Al-Hijrah. Pembangunan. Siapa yang tak tahu pasal apa perkampungan Hijrah, anda cari Hijrah Village ataupun perkampungan Al-Hijrah. Dibangunkan madrasah, tahfiz, rumah kebajikan, rumah anak yatim, rumah asnaf fakir miskin, dan macam-macam lagi dibangunkan di atas tanah 42 ekar. So memang jualan Cinta Syurga ini, collaboration dengan Dizandra ini adalah untuk menjana pendapatan bagi kelangsungan gerak kerja dakwah Ustazah Asma. Dakwah yang kita buat pagi-pagi percuma ni dan dakwah-dakwah yang lain, sebab bersama dengan saya ada tim media, 10 orang tim media, ada tim researcher, tim PTR dalam 10 orang. Kenapa ramai? Diorang pun bukan tak ada kerja, sibuk, non-stop kerja sampai malam apa semua. Sebab gerak kerja dakwah ni sebenarnya Alhamdulillah, gerak kerja dakwah ni sebenarnya kena buat all out. Itulah di antara cara saya buat kerja dakwah all out, supaya luas dan supaya jauh, supaya berkekalan lama. Dari segi kualiti dan segi kuantiti semua perlu ada tim. Tim ni semua mereka yang ada degree holder, paling kurang kebanyakannya degree holder, dan mereka ni subhanallah tuan-puan sekalian expert dalam tugasan masing-masing, dan mereka ini dibayar gaji sepenuh masa. So daripada jualan Cinta Syurga antaranya galeri, kita jual buku, kita jual perabot, Chesterfield, Deluxe, semua perniagaan di bawah kita adalah untuk kelangsungan gerak kerja dakwah dan gerak kerja amal. Kerana staf-staf inilah yang kita gerakkan untuk buat kerja dakwah kita yang secara khusus. Kalau anda adalah sahabat seperjuangan gerak kerja dakwah umum, macam tu. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi esok pagi. Malam ni ada satu ceramah tentang bagaimana persiapan menghadapi Dajjal. Malam ni cerita pasal Dajjal. Ciri-ciri Dajjal, bagaimana Dajjal, tipu daya Dajjal, bagaimana nak hadapi Dajjal. Semua malam ni tajuk Dajjal. Okey, jumpa lagi malam ini dalam live dan esok pagi dalam kuliah kita. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dah penat dah, ujung-ujung rasa macam lelah. Macam 2 jam bercakap non-stop tuan-puan sekalian. Kalau bebel kita boleh berapa jam? Setengah jam tu dah lelah dah kan. Jadi 2 jam cakap non-stop, dia bukan letih, lelah dari segi percakapan. Otak kita pun non-stop ni bergerak. Jadi mungkin lepas ni saya cuba supaya memendekkan lagi kuliah kita 1 jam je. 7 sampai 8. Tak tahu berjaya atau tidak. Ataupun paling lama pun sampai 8.30. Sejam setengah cukup. 2 jam dia terus rasa exhausted. Terima kasih. Sayang semua.